profit tu. Oh, okey, tu dah dapat sikit okey lah. Okey, selamat datang Rif Rif, selamat datang. Saya okey, mana yang lain? 9:30 kita start dah, sharp. Saya pun tak tahu sangat guna Zoom ni. Kita first trial. Kita guna Zoom. Pair apa tu je? Yang ni euro dollar, EU. Ya betul. Euro USD. Okey, so lagi 3 minit Sekejap Jadi tengah apa? Jadi tengah jumpa cikgu. Ya. Ya. Okey, so far ada apa-apa soalan siap-siap tak nak tanya ke apa ke? Jangan kacau. Tak apa, santai-santai je, tak apa. Biasalah cikgu, budak. Biasalah kat rumah semua budak ada. Kok ada nak? Tak ada join lagi tu. Yang lain so far ni berapa orang Sekejap Mana ke? Baru 3 orang join. 3 orang join. Meriah iPad. Tak apa, saya mute dulu yang iPad tu. Okey. Okey, so far ada apa-apa soalan tak? Kita start Bismillahirrahmanirrahim. So kita start ada apa-apa soalan tak? Nak tahu? Dari video ke, dari ada apa-apa pertanyaan lah. Sebab kita tak ada topik khas hari ni. So kita just jalan je Q&A session. In case nak tahu apa-apa ke so far, daripada chart pattern, candlestick pattern. Dan hari ni saya nak share macam mana selalu buat analisa. Baik. Sekejap. Saya mute tu tengok. Okey, jom Ika. Jom. Siapa? iPad siapa lah? iPad? Rif, iPad. Zul kan? Okey, tak apalah. Kita start Bismillah. Ada soalan tak? First. Kita nak kupas. Tak ada So far belum ada lagi. Okey. So macam ni, aktiviti saya setiap hari Ahad, saya share lah macam mana saya buat. Aktiviti saya setiap hari Ahad, saya akan tengok market. Apa yang saya nak entry minggu tu. So first saya akan start dengan analisa bigger time frame. Okey. Bigger time frame ni saya selalu ambil daily dengan H4 lah. Saya daily dengan H4. Terputus pula. Okey, daily dengan H4. So pair apa nak tengok dulu? Tak kisah cikgu, mana-mana apa okey. Kita sekejap je, setengah jam je. Okey. So mula-mula saya akan tengok dekat sini. Okey, contoh ni kan.
Ini euro dollar ni tak cantik sebab dia ada fake out. Dia zigzag macam ni. Dia major dia still menunjukkan penurunan, tapi so far trend dia kita tengok based on market structure. Mana garisan? This one. Selalu kita tengok dia naik, dia turun, dia naik. So dia turun, dia naik. So dia tak melebihi line ni. So maksudnya dia akan dia masih melakukan penurunan. Kemudian dia turun, dia break low bawah ni. Bila dia break low bawah ni, so kita nak menunggu setup untuk sell. Tapi apa jadi? Ini antara setup yang failure lah. Kita dalam trade ni, kita success rate kita tak semestinya semua entry kita, semua analisa kita, semua 100% tepat. So kita let's say macam saya selalu set dalam 10 entry saya 5 yang tepat. Tapi disebabkan 5 tu profit dia lebih besar daripada stop loss. So at the end of the day, at the end of the month masih profit. Okay. So contoh macam ni kan, ini setup yang fail lah. So bila kita tunggu downtrend, bila dia naik kat sini, kita ada tarik satu Fibonacci. Contoh dia kat sini. Bila dia tarik, bila untuk wave ni, kita akan guna Fibonacci untuk ukur kekuatan dia. So bila kita ukur kekuatan dia, bila dia naik dekat area 50, 61, saya sikit sangat je, saya ubah dulu. Berapa? 7. Okey. Bila dia naik dalam 38, Fibo 38, 50, 61, ini antara area yang saya menanti untuk saya membuat sell sebab trend kan dia baru je break untuk membuat kejatuhan. So saya tunggu dekat zone sini. Apa, kita mute dulu yang mana yang ni. Okey. So apabila saya tunggu kat zone ni, saya akan tandakan zone ni. Okey. Zone di sini. So bila zone di sini, bila market sampai je area zone sini, saya akan turun di lower time frame. Selalu saya akan turun 2. Let's say if daily, saya akan turun kepada kepada 1 jam. Sebab kalau dalam MetaTrader dia daily H4, H1. Okay. So bila dia turun H1 dekat zone tadi, dekat area sini, bila dia masuk zone area sini, saya akan perhatikan adakah dia membuat struktur penurunan. So dekat sini saya standby. Standby tengok. So bila masa tu market dia macam ni. Kita tak nampak kan market jalan dekat tepi ni. So market pun naik. Okay. So dia masih membuat kenaikan. Selalunya saya suka tanda trend line. Saya buat trend line. Minor. This is called minor trend line. Okay, bila minor trend line, masa tu price kat sini. So bila price break tu, saya dah alert dah. Okay, kita dah boleh nak start entry kan. So, bila kita dah nak start entry, saya akan entry di sini. Saya akan tarik Fibo dekat sini. Bila dia dah turun, maknanya kita dah agak dia nak turun bawah. So bila dia dah turun, kita letak Fibo untuk time frame 1 jam ni. So saya tambah lagi Fibo kat sini. Nampak tak? Okay. Dari mana? Daripada ni ke sini. Ini adalah penurunan untuk H1. High dia lah. Masa tu market tengah turun macam ni kan. Dia membuat high. Kita analisa yang daripada time frame daily, kita tengah tunggu dekat zone ni untuk kita sell. Tapi selagi kita tak nampak dia membuat tanda-tanda penurunan, kita tak sell lagi. So once dia break, salah satu cara untuk saya nak tahu dia nak turun atau tak, saya buat trend line. Saya buat garis trend line ni. Okay. Tak ada suara.
Ada. Saya dengar tuan. Alamak. Sekejap Dia tak on dia punya tu kot. Voice. Cuba connect audio. Saya pun tak tahu setting macam mana. So far ada kan? Semua orang dengar kan? Dengar tuan. Okey. So bila dia buat penurunan, ini adalah kita anggap ini adalah tanda-tanda dia nak turun. Nampak ni candle merah ni. Saya zoom sikit candle merah ni. Cat tak keluar. Macam mana? Okey. Ingat tadi cat keluar tadi. Okey. So bila dia membuat tanda penurunan ni, so kita anggap sebenarnya dia nak membuat penurunan, sebab kalau kita tengok market structure, tengok market ni membuat kenaikan. Kemudian dia buat penurunan, dia buat menaikkan. Kemudian dia membuat turun tu, dia break yang ni, mamat ni. So dia dah buat market structure yang lebih rendah. So dia turun. So kita assume bila dia naik ni, dia naik untuk buat correction. Dia akan meneruskan penurunan. Sekarang ni jangan cerita kita tengok apa market naik. Ini kita cerita masa market tu berlaku dekat keadaan ni. Keadaan ni memang semua orang takkan tahu dia nak naik ke dia nak turun. Tak apa, kita tunjuk je analisa yang failure. At least kita tahu benda market ni memang akan ada yang failure. So, bila dia naik sampai sini, saya akan entry di alamak Fibo ni terbalik. Sepatutnya 38 kat sini. Macam mana nak tekan Fibo ni? Sekejap. So, saya akan entry di zone 50 ni, 50%. 50% ataupun 61, saya entry kat area-area sini. So, saya akan sell kat sini, saya akan cut dekat sini. If let's say market close above line 78.6% ni, saya cut terus. Mana saya salah. Faham tak? Kat sini. So trade ni, bila dia naik ke atas pun, biarlah ini yang salah. Trade yang salah. So, analisa untuk kita buat tu memang dianggap failure. So, kita akan ikut, automatik kita akan ikut arah yang baru. Sebab macam ni walaupun kita analisa big time frame, kita analisa D1. Okay, contoh dia D1. Daily. Kita analisa daily. Okay. Kita analisa daily, kita nak tengok dia nak trend jatuh. Tapi, permulaan sesuatu trend, walaupun dia ikut time frame besar, tapi permulaan sesuatu trend, dia mesti bermula dengan time frame yang kecil. So, kalau time frame kecil tu tunjuk otherwise, tunjuk sebaliknya, so kita follow time frame kecil. Ikut market structure kecil. So, yang ni, yang first entry tadi kita dah fail. Okay? First entry tadi kita dah fail. So, mana tadi? Okay. Sini. First entry kita dah fail. So sekarang daripada structure ni dia membuat structure baru. Nampak? Dia naik, dia break atas ni. So dia nak bagi tahu dia nak naik lagi. Dia nak naik lagi, maka based on structure tu, kita tarik lagi Fibo untuk kita buy pula. Boleh ikut tak dekat ni? Faham tak? So kita akan tunggu di zone. Di zone 50 ke zone 61? Dua-dua pun boleh. Saya hanya akan untuk SOP saya akan cut bila dia dekat 78.6. 78.6. Okay. So far sebab market ni dia normally dia akan tend to duduk dekat 38.2, 50, 61.8. So kalau dia dah lebih 78.6 tu bukan tak boleh dia naik balik. Boleh, ada, tapi peratusan dia rendah. So peratusan yang paling banyak dia bounce ialah dekat area-area level 3 level ni. So saya akan entry lah. Kalau saya ada banyak margin, saya akan entry setiap level ni satu position. If saya tak ada, saya akan duduk selalu dekat 50. Saya nak play safe. Antara 3, saya ambil tengah-tengah. Saya nak play safe. So 50
bila kita tunggu kat 50, dia tak hit kan? Betul tak? Bila dia Betul. tak hit, angka yang Fibo yang paling atas ni, kita akan naikkan sampai mana dia ini market naik lagi kan? Kalau nampak candle ni membuat kenaikan. Kemudian baru dia membuat penurunan, betul? So dia kenaikan paling tinggi tu kita letak kat situ. So kosong kat atas, 100 kat bawah. So kita tunggu lagi di untuk buy kosong kat atas, 100 kat bawah. Kalau dekat MT4 tu. Untuk sell kosong kat bawah, 100 kat atas. Okay. So bila dia naik sampai sini, bila dia turun nampak tak dia kena kat sini. Bila dia kena kat sini, saya akan buy je. Sebab dia membuat kenaikan demi kenaikan. Macam mana saya nak tunjuk sekejap Dia tak permanent. Saya nak tunjuk dia membuat kenaikan. Sini dia membuat penurunan, tapi penurunan dia tak lebih sini. Kemudian dia break pula atas ni. Dia break ni menunjukkan dia nak naik lagi. Okay. So masa dia turun tu, itulah kita standby untuk kita sambung untuk kenaikan dia. So kita akan buy kat sini di zone-zone ni. So kalau tak touch ni, selalunya saya instant entry lah kalau saya tunggu. Kalau tak tunggu, kalau terlepas tu tak apa, biar je. Jangan kejar market. Kalau setakat kita kat sini, okey lagi lah kita nak entry. Tapi kalau dah market dekat sini, jangan entry. Kenapa kita tak nak entry dekat top ni? Sebab risiko yang kita nak cut loss tu ialah dekat sini. So besar ni. Jarak untuk kita tanggung loss ni, risiko dia. Bila risiko ni terlalu besar, kita punya reward dekat atas tu nak kena 2 kali ganda. So kita tak tahu market tu boleh pasti, boleh capai tak 2 kali ganda berdasarkan reward, berdasarkan risk yang besar ni. Tapi kalau risk kita dekat sini je, kita entry kat sini, risk kita kat sini. So kita boleh target 2 kali ganda. Sekejap ni ada kot kedudukan panjang. Okey. Bila kita target risk kita dekat sini. So kat sini ada 0.77. Kita boleh target 2 kali ganda 2.0. Tengok. 2. Risk reward kita ialah 2, 1/2. So at least market boleh pergi. Tapi kalau kita entry dekat sini, kita dah terlepas, kita nak entry kat sini, SL kita dekat tempat yang sama tau, 78.6. Kita punya TP, kita kena lagi atas lagi. Kita nak dapatkan 2. Rule of thumb kita, sebarang entry kita mesti TP dia 2 kali ganda daripada stop loss. So dekat area sini. So jauh tu price nak pergi. Tengok Tengok, price tak sampai pun. Sebab julat dia terlalu besar untuk time frame 1 jam. Sebab tu lah kita tunggu, kita dah positif, kemudian kita negatif balik. Terlalu besar, dia tak realistik. Dalam trading ni kita kena buat benda realistik. Okay. So bila kita entry kat sini, stop loss kita kat sini. So profit kita mesti 2 kali ganda. Okay. 2 kali ganda. So sini kita biar dulu. Kemudian market naik, kemudian market turun lagi kan. Market touch ni. So entry kita masih floating. Dia dah positif. Dia turun balik, dia hampir break even. Hampir sama dengan ni. So profit kosong-kosong balik, baru dia naik balik. Okay. Masa dia naik balik, ini adalah structure kalau korang tengok. Ini structure naik. Ini ialah turun. Betul? Bila dia membuat kenaikan lagi, ini dia membuat kenaikan break atas ni. Nampak? Break atas ni. Bila break atas ni, automatik kita akan tarik Fibo balik. Fibo baru. Di tempat yang paling latest. Tertarik Fibo ni. Dekat sini. Kosong kat sini, 100 kat sini. Okay. So kita tunggu kat area sini. So market tak turun kan? Bila market tak turun, kita naikkan lagi. Naik sampai mana dia naik? Dia naik. Okay. Dia naik, market tak turun lagi. Nampak? Market tak kena lagi kat situ. So dia naik lagi. Dia membuat kenaikan. Kosong. Dia membuat kenaikan sampai market naik kat sini.
Okay. Bila dia naik sini, bila dia jatuh, kita akan buy kat sini. Dan bila kita buy kat sini, kita punya risk yang tadi tu kita dah TP dah. Sekejap. Kita buy kat sini. Stop loss kita kat sini. Mana? Rafi area ni lah. Rafi area ni. Okay. Kemudian kita akan hit stop loss kat sini. So kita loss. Yang ni kita profit. Okay. Kemudian market mengubah penurunan. So bila market ubah penurunan, kita just follow je. Sebenarnya dari sini kita dah boleh nampak dah. Dari sini market menukar structure. Kalau dia membuat structure dari sini, kita dah tahu dah. Kita sebenarnya takut sebenarnya untuk kita dah kat sini, kita dah cut loss lah. Sebab kat sini dia dah break low kat sini. Bila dia dah break low kat sini, kita dah jaga-jaga dah, kita dah exit. Bila kita nampak wave ni, ini ialah wave sell. So kita sebenarnya, ini yang loss trade ni memang loss. Kata kita cut dekat sini. Sebab kita nampak market structure berubah. So yang ni pula, penurunan ni, kita akan sell. Tu undang pintu di dapur tu asap. Sekejap saya mute. Okey. So, kita akan tunggu di zone untuk sell di sini. Mana? Di sini. Di sini kita akan tunggu untuk sell. So, bila price masuk, kita akan sell. Okey, kita akan membuat sell. Saya katakan di sini. Risk reward 1/2 di sini. Faham tak? Nampak tak idea? Nampak tak idea? So kita akan profit. Cover yang loss tadi kat sini, cut loss tadi. Kemudian kita akan follow je trend. Trend membuat dia break ini, dia break low baru. Ini tengok kalau tak nampak. Sebab tu kena kuasai video market structure tu. Sebab market structure tu penting. Nak tunjuk structure tu berlaku. Bila kita buat market structure ni baru kita nampak structure tu happen. Okay. Okay. So setiap penurunan ini kita dah entry. So yang ni pula, ini kita tarik kat sini pula. Sini pula. Entry yang tadi masih berjalan, dia belum touch TP lagi. Entry yang kedua, yang ketiga tadi. Tapi dekat sini kita entry lagi. Sini. Level sini. Dan sambung lagi entry dia. Dan ini adalah break low. So ini kita tarik lagi Fibo dia. Sekejap, banyak sangat Fibo ni. Sekejap, delete. Okay. So the next ialah yang ni, wave antara ni dengan ni. So bila wave antara dengan ni, kita tarik lagi Fibo. Kita tergantuknya. Kita tarik lagi Fibo. Dan kita tunggu di area ni. Masa dia dah turun sampai bawah, dia dah naik, kita dah tarik Fibo dah. Kemudian kita tunggu di area sini dan kita melakukan entry untuk target seterusnya. Boleh tak? Dapat tak? So far faham tak? Dapat tuan, dapat.
So Faham. setiap penurunan market structure ni kita akan tunggu di retracement. Apa yang saya buat ni dipanggil pullback trading. Dipanggil ataupun orang gelarkan pullback trader. So kita trade menunggu pullback. Satu kena fahamkan market structure. Bila dia turun, dia naik, kita entry. Bila dia turun, break low, dia naik, kita entry. Bila dia turun, break low yang ni, dia naik, kita entry. Bila dia turun, dia naik, dia tak break high yang ni. Tengok, yang ni naik tapi dia tak break high previously yang kita tarik Fibo paling latest. Selagi dia tak break high ni, selagi tu arah tak bertukar. Cerita dia, ini kan adalah Fibo yang 0 dengan 100 kita letak paling latest tu. Okay, ini ialah entry kita. So masa dia turun, masa dia hit sini, kemudian dia patah balik, masuk di zone yang kita entry, kita floating negatif balik. Selagi dia tak naik 100, area 100 ni, maknanya tak ada tanda-tanda dia nak membuat kenaikan. So kita just ready je. Selalu saya kat sini, saya cut loss. Tengok kalau kat sini, kalau area sini dia dah break, ada structure dia dah break, macam yang tadi tu case tadi, saya dah terus cut. Saya tak tunggu di 78.6. Kemudian dia membuat low balik. Bila dia membuat low, tengok dia buat low ni, kita anggap the whole structure lah sebab dia dindong-dindong buat sideway. Bila dia buat low, ini adalah low yang sebelum ni, dia break low. Dia break low sebelum ni. Break sebelum ni, so apa kita buat? Sekejap, Fibo ni kita buang dulu. Kita tarik pula Fibo yang latest. Fibo yang latest. Terbalik pula. Tarik low Fibo, kita tunggu dekat sini. Area sini. Tunggu kat zone ni. Untuk kita tambah, orang kata tambah lauk lah. So selagi dia tak kena, bila tengok structure ni dia buat baru, kita buat structure baru. Okay. Kita tunggu kat sini. Kemudian kita entry lagi. Ini profit. Nampak tak? Sebenarnya profit dia akan lebih daripada loss. Kita akan loss bila dia nak tukar trend. Yang paling latest tu kita loss. Yang paling akhir tu, reason trade kita tu, yang tu akan loss. Sebab dia nak tukar trend. Macam ni, macam sekarang ni. Contoh dia, ini wave baru. Ini wave baru. Ini wave naik. Okay. So kita tunggu di sini. Sorry. Delete jap. Tak nak confuse. So kita tunggu di sini. Okay. So kita akan tunggu di sini. Untuk kita entry sell. Betul. So kita pun entry sell. Tapi kita tak close lagi. Kenapa kita tak nak close? Sebab kita nak jaga risk reward tu. Bila risk reward tu kita jaga, at the end of the day, dalam 100 trade kita, 50 profit. 50 akan loss. Walaupun sama banyak win dengan loss, kita tetap akan profit. Ini cara pullback trader. Dia konsisten tapi kecil. Kalau nak belajar lagi yang jenis gain sehari 100% tu, yang tu boleh sama ada turun time frame 1 minit, buat benda yang sama, market structure ni apa-apa time frame pun boleh, tak ada masalah. 1 minit boleh, 5 minit boleh. Itu salah satu nak scalping cara macam tu, cuma penat lah nak kena tunggu. Ataupun cari cara lain untuk scalp. Tapi money management kena jaga juga. Biar dapat satu nisbah 2. Okay, so macam ni, bila kita tunggu dia naik, sampai sini kita dah cut loss. Tapi daripada sini kita dah nampak structure dia berubah. Okay. Structure dia berubah, nampak? Dia dah break reason high. Okay. Yang ni adalah reason low, reason high. Sini pun sebenarnya kita ada entry. Kejap. Kalau siapa nak entry lah. Kejap, mana? Yang ni saya kecilkan. Oh, dia tu tak extend Kejap
Barisan kanan dipanjangkan. Okey, sampai sini je. Patutlah macam tak best. Sampai sini. Yang ni dia break low. Kata kita entry kat sini dan kita akan cut dekat sini. Yang ni kita tak cut lagi. Sampai sini kita akan cut. Sebab dia dah break high. Tak payah tunggu line 78.2 ni untuk kita cut. Untuk trade, untuk yang ni punya position. Sebab yang ni dia dah break high this one. So bila dia break high this one, kita tahu market dah nak berubah arah. Kita buat Fibo untuk buy pula. Mana hilang? Okey. So bila Fibo untuk buy, kita buy kat sini. Faham tak? Yang ni kita dah cut, yang ni kita dah cut, kita buy kat sini pula. Buy kat sini, dia break yang ni, ini wave yang baru. Benda ni mudah je, dia berulang-ulang. Ini basic. Kita tak masuk lagi chart pattern, apa semua. Itu untuk analisa yang ni. Kita masuk yang basic dulu. Macam ni kita nak guna market structure untuk trade. So, tambah lagi Fibo. Sini sampai sini. So, inilah zone entry dia. Ngam-ngam kat situ. Hampir-hampir. Okey, ni zone entry dia. Bila ada pin bar, saya masuk je. Ini adalah pin bar. So, dia pin bar berada di zone Fibo. Ini adalah confluence dia. So, kalau ada pin bar, saya entry je. So, kita ride je. Ride the trend. Ride yang ni. Uish, sangat unstable ni. Ada dengar suara ke? Putus-putus ke? Putus-putus je. Oh, sekejap. Line Unify tak berapa bagus lah so far 2-3 hari ni. Okay, so far dekat sini, sekejap. Sekarang dengar tak? Ya. Okay. So far kalau tengok risk reward ni, yang paling latest ni, 2. So kita dah exit lah dekat sini. Ini stop loss, ini area cut. Ini area TP. So kalau tengok risiko, nisbah risiko ganjaran tu ialah 2. So kita dah capai target. Daripada sini ialah last wave. So, ini adalah last wave. Dan kita akan letak Fibo di sini. Sekejap. Dan kita akan tunggu di sini. Kita entry kat sini dan kita cut loss di sini. So trade ni akan loss. Okay. So bila dia turun, ini tak dikira break lagi sebab dia sama level. Saya akan tunggu lagi. Nampak? Dia ada pin bar pula tu. So saya tak consider dia break. Lepas ni baru saya consider dia break. So saya akan tarik Fibo sini sampai yang sebelum dia usik tu. Terbalik. Tak biasa. Guna MetaTrader lain sikit. Okey, sampai sini. Dia tak kena kan? Tak kena tapi dia buat wave baru. Bila dia buat wave baru, saya abaikan tu, saya sambung yang ni. Tengok ya. Saya dah ulang-ulang benda sama ni. Agak-agak faham tak? Faham. Boleh lukis tak nanti? Pun tak kena juga. Dia tak kena, abaikan. So dia buat wave baru lagi. Dia buat kejatuhan baru lagi. Di sini. So sini kena. Area ni kita akan entry. Jangan risau pasal loss. Loss mesti jadi ni. Tapi macam mana kita kawal loss tu. Dan semua trade kita akhirnya positif. Saya dah buat ni dah 3 tahun dah. So far at the end of the day mesti positif. Ini target risk 2. Okay. So dia kena hit loss. Okay. Bila dia hit loss, dia naik balik ni. Naik balik, tukar market structure.
Bila tukar kita entry balik. Buy pula. Takut laju sangat takut untuk yang ni baru masuk tu dia tak berapa faham macam mana nak tarik-tarik ni. Okay. So kita entry kat sini. Ni the current kan. So far keadaan market. Ni the current one. The current one price Isnin ni baru buka market kan. Okay. So far kat sini. Kat sini dia dah profit. Dia floating positif. Yang hari tu saya ada share tu. Cuma saya dah exit. Kalau tengok group saya dah exit sebab dia kena time frame H4 tak silap, ada triangle. Mana 4 jam. Yes, triangle di time frame besar. Time frame besar ni. Bukan yang ni Mana? H4 ke? Kat mana ke saya buat? Saya pun dah tak ingat dah. Dia tak sampai lagi ni sebenarnya. Kenapa saya exit dari tu saya pun tak ingat dah. Nanti kita check balik. Cuma yang ni so far kita entry kat sini. So katalah kita entry kat sini. Oh dah 2. Risk reward dia dah 2. Mungkin saya exit sebab risk reward 2. Tapi sebenarnya saya plan untuk exit dekat top triangle ni. Ini adalah triangle pattern. So saya plan je kalau long term ni kita nak exit kat sini. Itu cara dia. Cara kita guna chart pattern di time frame yang lebih besar. Okay, daily ya. Mana? Oh ya, betul. Ni sebenarnya di daily. Okey. Sebab tu saya exit kat sini. So kita tengoklah sama ada hari Isnin ni sepanjang minggu tu di time frame H1 tadi H1 ni. Okey, di time frame H1 ni sama ada dia nak break this guy. Kalau dia break this guy, okey, ini adalah wave baru kan? Wave baru. Selalunya dia akan buat penurunan dulu sebab ni adalah ni kan. Kalau dia break this guy, kalau dia break, okey, kita akan tarik Fibo dekat wave ni. So bila dia turun, kita entry kat sini. Kalau dia break. Tapi kalau dia terus turun, sebab ini dah terlampau dekat, saya akan tunggu dia reaction dekat sini dulu. Dia sini. Kalau dia nak break bawah, dia akan naik macam ni. Dan baru dia turun balik ke bawah. So dekat sini saya akan tunggu tengok. Kalau saya nak play safe, sebab ini adalah triangle, dia akan follow time frame besar punya. Dia akan follow macam ni. So saya tunggu confirmation dia break dua ni. Dua area ni. Kita tengok price, macam mana price nak pergi ni. Nanti kita tengok dalam group balik. Ini tengok dia nak break ke tak. Dia break atas atau dia break bawah. Bila dia break bawah atau atas, kita sambung. Ride the trend dengan Fibonacci tu. Macam tu je cara dia. So macam ni, sama je kita recap balik. H1 tadi. D1 tadi. Daripada D1 kita buat analisa, kita tengok pattern apa yang ada. Ada head and shoulder ke? Ada supply and demand ke? Ada support and resistance ke yang you boleh nampak obvious
Daripada obvious tu baru kita turun H1, turun 2 step time frame, dan kita guna Fibonacci untuk follow the trend. Sebab trade follow the trend lebih mudah sebenarnya. Okey, faham tak? Ada apa-apa soalan tak so far? Sekejap saya buka tengok. Ada apa-apa soalan tak? Siapa ada apa-apa soalan? Cikgu, kalau follow trend ni memang kena tarik memang kena tarik SNE. Memang kena tarik Fibo je. Follow trend. Follow Dia trend. boleh base by SNR saja. Boleh base SNR. Ada orang ada okey, ini saya share apa yang cara saya trade. Mula saya tengok chart pattern, kemudian saya turun time frame, kemudian saya tarik Fibo. Itu apa yang saya trade. Tapi ada orang dia tak guna Fibo langsung. Cara dia ialah dia guna market structure. Contoh dia pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma kita kena ada kreativiti itu. Contoh dia kita delete semua ni. Okey. Contoh tak apa, kejap saya mute dulu. Mute dulu. Okey. Cara dia macam soalan tadi kan. Kita tengok kita buat market structure dulu. Sebab tu market structure ni benda yang korang betul-betul kena kuasai. Dia subjektif. Line mana? Kita nak letak kat sini ke? Kita nak letak, ada setengah orang dia letak kat sini dulu, ada setengah orang dia turun pergi bawah. Tapi asalkan saya nampak wave membuat kenapa ini saya tak buat macam ni. Sekejap Allah. Di mana datang ni? Kenapa saya tak buat macam ni? Sebab yang turun second ni lebih kurang sudut dia lebih kurang sama je sudut dia. Sebab tu saya abaikan. Maknanya dia dalam minor trend. Kalau kita kecilkan time frame, saya akan ambil yang kecil ni. Kalau time frame 15 ke, minit 15 ke, saya akan ambil ini. Tapi dalam 1 jam ni dia bukan dikira wave untuk 1 jam. Ini wave yang obvious untuk 1 jam. So bila kita turun-turun ni, okey. Dan dia buat penurunan. Okey. Ini ialah kita panggil right the trend kan. Kita entry di pullback. So dekat mana pullback kita, setengah orang dia tak guna Fibo. Apa yang saya buat, saya ajar hari tu, kalau tak nak guna Fibo, kita boleh guna ni. Line ni. Saya padam ni dulu. Line ni apa? MA50. Ada orang dia guna MA50. Bila naik je sampai MA50 tu, dia sell. Tengok, bila market turun, buat wave baru kan. Bila market pullback je dekat MA50, dia sell. Bila dia turun, tak naik pullback kat MA50. Ni tak naik. Ini naik, dia cuba nak sell, lepas tu dia cut. Bila buy balik, price jatuh kat sini. Okay, price jatuh kat sini, MA50 dia buy. Sebab market structure dah berubah kan. Sebab dia tahu, basic asas market structure kita pegang dulu. Kemudian kita nak entry pullback tu cara macam mana terpulang. Boleh guna Fibo, boleh guna Fibo boleh guna MA50 boleh. Boleh guna ni yang saya cakap, kalau orang yang jenis tak nak guna apa-apa indikator tu kan, dia akan tengok SNR. Kalau tengok SNR, korang akan nampak ni kat sini. Sini dia test, sini pun lebih kurang tempat sama dia test. Senang cerita kat sinilah. Ini ialah dia support, dia test 2-3 kali, dia test kat sini, dia sharp, buat bullish engulfing, dia turun, dia break. Dia break maknanya ini adalah valid, dia 2 kali test, ini adalah valid SNR. Dan dia break lagi, dia datang pun dia duduk dekat area zone yang sama, dia main-main dekat sini juga. Kemudian dia turun, dia naik, dia stop kat sini, nampak? Dia turun balik, dia naik balik, inilah market structure yang dia dah buat. So kita tunggu kat area sini. Bila turun sini, nampak? Bila turun sini, SNR mana lagi kita tunggu? Kita tunggu SNR di sini boleh. Sini mesti ada point something reaction menyebabkan dia duduk sini, betul dia naik balik. Mesti ada something reaction kat sini. Sini dia turun, dia naik, duduk kat sini juga. So kita sell kat sini.
So ada orang, okay. Bila naik sini, so ini adalah antara zon SNR. Nampak? 1, 2, 3, 4. Dia break, dia datang test balik kat sini. Ada orang guna SNR. Tak kisah, janji kita tahu. Bila kita entry, SL kita kat mana? Point dia. Katalah kat sini. Oh silap, ni bukan Fibo sebenarnya saya nak ambil. Bila kita entry, kat sini, SL kita kat mana? Kalau saya guna Fibo tadi, saya dah tahu dah saya nak dekat 76.8. Kalau saya tak guna Fibo, saya guna market structure juga. Saya akan SL saya di sini. Dan TP saya mestilah kena 2. At least 2 lah. Antara 1.5 hingga 2. Sama ada 1.5 hingga 2. Dapat sini. Macam ni. Kedudukan sel tadi. Sekejap. Kita entry dekat sini kan. Kita entry. SL saya mesti somewhere around here atau here. Nampak? Lebih besar. Sebab saya tak pakai Fibo, jadi lebih besar SL saya. Ataupun kalau saya kena kod, saya tunggu kat sini. Ini pun ada, saya expect dia dekat sini. Head and shoulder. Allah. So SL saya letak atas sikit. So reward saya mesti 2. Reward saya macam mana pun saya nak 2. Ataupun 1.5. 1.5 of course saya dah reach 2. Anggaplah 2. 2 banyak sikit profit at the end of the month. Kalau 1.5 tu sikit sangat. Okay. Terus itu satu. Bila naik entry lagi sini. Sekejap. SL di sini. Ini reason high. Kemudian saya target 2. Okay, di sini. Nampak? Memang capai. Market dah jadi, memang kita nampak, oh, TP. Tapi yang kita perlu khawatirkan, bila SL terlalu besar untuk time frame H1, okay, mampu tak jumlah tu capai? Sebab tu saya pakai Fibo. Bila saya pakai Fibo, saya dekat area di sini. So saya tahu, memang profit saya sikit, tapi at least secara long term dia, gain saya loss 1 bahagian, gain 2 bahagian. Loss 1 bahagian, gain 2 bahagian. Sebab bila saya entry, profit dia tetap sama. Sebab saya kira lot size saya tak fix. Lot size saya adalah berdasarkan berapa jumlah SL tu baru saya entry. Bila saya loss walaupun SL ni besar ataupun SL macam ni besar, ni dengan ni trade saya tetap ini, kalau saya loss tetap $20. Yang ni walaupun besar saya loss tak $20 juga. Itu dipanggil position sizing. Sunyi lah pula, tak ada dengar suara. Aduh. Unmute balik. Ada button bawah ni, unmute all. Okay. Tak apa. Kita mute iPad ni dulu. Sunyi, cakap sorang-sorang macam tak ada dengar bunyi kan. Okay, faham tak? So far. Nak guna indicator boleh, tak nak guna ni boleh. Kejap. Nak tanya orang kena unmute all. Okay. Okay, so far faham tak? Semua Nampak tak? Okay, ni cara entry dia. Sebab tu saya pentingkan nisbah 1, nisbah 2 ni. Sebab saya tak, ini saya tak entry 0.01 contoh dia. Ini pun saya tak entry 0.01. Saya entry berdasarkan jumlah stop loss ni. Contoh dia saya risk 2%, $20. Bila saya entry yang ni, SL dia 10 pips contoh dia. So saya make sure bila saya loss 10 pip, loss saya $20. Macam ni lagi besar kan? Maknanya katalah dia 50 pip. Bila saya loss 50 pip, dia tetap $10 juga saya loss. Jadi bila dalam 100 trade tadi, 50 trade je saya profit, tetap saya buat 2 kali ganda. At the end of the day sebenarnya. Sebab tu sebenarnya trade ni mudah sebenarnya. Walaupun kita tak tahu ke macam mana, kalau kita jaga kita punya cara kita manage macam mana kita entry market, kita will profit.
walaupun kita salah. Tengok macam yang tadi sepanjang kita buat tu kan. Rasanya dalam 5 betul, 5 salah. Setiap kali tukar trend kita stop loss. Dan kita profit 5 kali. Lebih kurang. Tetap profit. Kadang-kadang nasib baik 7 dalam 10 trade 7 profit 3 loss. Still memang at the end of the month mesti akan profit. Jangan risau. Janji yang ni yang betul. Yang ni saya akan record video. Macam mana kita nak kira? Tahu tak? Korang tahu tak kira macam mana ni? Masa kita entry market macam mana nak kira kita berapa patut kita jumlah masuk. Dia bukan fix tau. Bila kita masuk entry yang pertama, katalah kita masuk 0.02. Yang ni bila SL dia besar, kita tak masuk 0.02. Kalau kita masuk 0.02 juga sama dengan loss yang ni, kecil ni, kita akan loss besar ni dekat sini. Kita tak nak macam tu. Bila kita loss besar, kita nak cover nak kena besar tak? Tak boleh. Kita tak nak macam tu. Kita nak kita itu yang jadi revenge lagi tu. Mana? Mute dulu. Ramai meriah. Uish, apa tak boleh. Okey, faham tak? Faham. Okey, nanti next session saya akan buat video. Saya akan ajar macam mana sebab kita dah nak masuk lah. Saya pun tak nak tunggu lama. Kita akan masuk macam mana kita nak entry yang ni pun kita loss $10, yang ni pun kita loss $10, yang ni pun kita loss $10. So bila kita ada 10 trade, 5 win, tetap kita win. Sebab bila kita loss $10, yang ni $10, yang ni profit $20. So bayangkan kita loss, katalah kita dah loss 5. Kita dah loss $50. Tapi kita win 5 juga. 5 darab $20, kita win $100. So $50 loss, $100 win, kita ada $50 surplus. $50 lah profit kita. Dan kita akan ulang benda tu. Sampai akaun kita besar. Bila akaun kita besar, kita besarkan lagi. Bila akaun besar, kita besar lagi. Benda ni proses ni berulang-ulang. Kalau follow macam tu, kita ada cara kita nak cut, kita ada entry kita macam mana. Sebelum kita entry, kita kira dulu. Bila kita kira, kita entry. Bila entry, kita tunggu je result dia. Profit atau loss. Itu je. Dia dengan cara ni, dia akan kurang ganggu emosi. Okay? Ada apa-apa soalan tak? So kita dah berapa lama ni? Dah lebih rasanya dah lebih 30 minit dah ni. Dah dekat sejam lah. So far faham tak semua? Kita stop kat sini dululah. Ada apa-apa nak tanya? Faham. Ada siapa-siapa nak tanya? Ahmad, Zul tak ada, Rif, Amka, Pak Lang, ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada je. Okay, tak ada. If let's say lah ada apa-apa nanti, kalau tak faham tentang apa yang saya explain ni, bagi tahu balik. Saya buatlah video lagi. Asalkan korang boleh faham. Macam pandailah saya pusing macam mana pun. Janji korang faham. Cikgu, video ni save aja cikgu kan? Alamak, video ni saya rekod ke? Sekejap Kejap. Check tengok. Oh, ada rekod. Ada rekod. Ada rekod. Nanti saya upload lah dalam grup. Okay? Nanti tengok. So kita stop kat sini dulu. Kita pun tak nak banyak-banyak pun tepu juga. So nanti kita pilih pula. Next week kita cari pula tajuk lain. Okay? Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jumpa lagi.